memberitahu kepada rakyat negeri Selangor khususnya, kepada Malaysia umumnya, bahawa syukur Alhamdulillah pada pagi ini Mahkamah Tinggi Shah Alam telah membuat keputusan bahawa pemulangan cukai tanah yang telah dibuat oleh kerajaan negeri bersama pelucutan hak atau merampas tanah yang dibuat oleh kerajaan negeri itu tidak sah dan terbatal. Artinya YBK mulai hari ini telah memperolehi semula tanah seluas 800 ekar itu bagi pemilikan penuh YBK. Jadi saya bersyukur benar saya kehadrat Allah SWT kerana peristiwa ini benar-benar menyebabkan YBK rasa terpukul benar, kerana YBK tidak memiliki apa-apa harta. Bahkan di atas tanah inilah dulunya, daripada 1625 ekar itu, 218 ekar daripadanya telah dipersetujui oleh kerajaan Malaysia untuk membina sebuah UiTM di atas tanah tersebut. Dan YBK berpendapat apabila UiTM dibina di atas tanah seluas 218 ekar, sebahagian daripada 1600 ekar ni, kelebihan tanah itu akan dapat dibangunkan. YBK dah tentu akan mampu membayar cukai-cukai tertunggak dan juga membayar hutang-hutang kepada konsultan yang telah berusaha selama 14 tahun bagi mengusahakan pembangunan atas tanah ini. Kita tak mampu membayar cukai, bukan tak membayar premium ya. Orang salah anggap kata premium pun tak bayar. Sebenarnya tanah ini dah ada grant, premium semua dah bayar. Yang tertunggak ialah sebahagian tanah itu ialah cukai-cukainya. Dengan harapan bila UiTM terbina, maka YBK akan dapat keuangan dan kita akan bayar segala-galanya ni. Sepatutnya sebuah kerajaan negeri akan membantu sebuah yayasan bagi menyelesaikan masalah hutang piutang ni dengan bukannya memberi peruntukan 300 juta untuk membuat UiTM, dengan memberi kelulusan development order kepada pembinaan UiTM. Apabila ini tidak dibenarkan, maka dia dalam masa yang sama tanah pula nak dirampas. Dalam masa yang sama cukai-cukai yang dah terbayar pun dipulangkan balik kepada YBK. Mujurlah negara kita ni ada sistem kehakiman, dan apabila pihak kerajaan negeri tidak dirasakan membuat keputusan yang bersalahan dengan teknikal dan undang-undang, maka kita kembali kepada mahkamah. Jadi hari ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakyat Selangor, rakyat Malaysia yang telah mengikuti perkembangan ini. Keduanya yang mendoakan kami, ketiganya yang prihatin, dan kepada anak-anak di asrama kasih kami 200 orang anak-anak yatim kami yang bersembahyang hajat, yang membaca Yasin agar tanah ini dapat dikembalikan kepada YBK. Hari ini kita telah sama-sama mendengar hakim telah membuat keputusan bahawa YBK sah mempunyai milik ke atas tanah 800 ekar. Sekarang ni tanah tu keseluruhannya 1,100 atau 800 yang dipulangkan kembali? Yang ada kes ni ialah 799 ekar. Jadi saya sebutkan 800 lah yang yang kita sebut yang saya sebut dirampas tadi, yang dilucutkan hak itu. Jadi yang itu dapat semula kepada YBK. Yang lebihan tu, untuk pengetahuan tuan-tuan, yang lebihan tu yang tidak ada tidak dirampas dan sebagainya itu dikebiet oleh kerajaan negeri sekarang ni. Tanah tu dikebiet di mana YBK tidak boleh menjual, tak boleh menggadai, tak boleh buat apa-apa. Walaupun tanah tu ada di situ, kita tak boleh buat apa-apa kerana dikebiet oleh kerajaan negeri. Saya tak pernah mendengar ada kerajaan negeri mengkebiet tanah rakyat. Tambah pula YBK kali ini, YBK sendiri terpaksa menghadapi soal-soal yang begini. Dan saya yakin dan percaya transformasi YBK yang disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dulu, dia menyebutkan transformasi bersyarat. Transformasi bersyarat itu bermaksudnya syarat kepada transformasi yang boleh dibuat oleh YBK ini ialah Kerajaan Negeri Selangor kembali kepada Barisan Nasional. Barulah kita dapat balik semula UiTM dibina semula di atas tersebut. Jadi saya yakin dan percaya
setelah kita dapat tanah ni, perkara kedua yang nak kita buat ialah untuk menentukan supaya hak dan keperluan masyarakat di sekitar Serendah dan di Hulu Selangor yang sepatutnya mendapat sebuah universiti bagi menyempurnakan pembangunan modal insan di kawasan tersebut dapat kita teruskan semula. So dah dapat tanah ni Datuk, Encik pakai jaminan di Serendah? Saya tak berani bercakap kerana kuasa itu ada kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi melalui ucapan 2-3 kali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia telah menyebutkan kalau BN kembali dapat memerintah Selangor, sebuah universiti akan dibina kerana ini adalah janji Barisan Nasional yang tidak dapat dipenuhi kerana tak dapat izin daripada kerajaan negeri. Kita berdoa. Berapa lama tanah tu tak dimajukan ya? Tanah ini kita dapat pada tahun 1996. Oleh kerana dulu ini panjanglah cerita ni. Oleh kerana pada tahun 96 kita dapat tanah, 97 ekonomi merudum, maka joint venture kita pada waktu itu telah tak berjaya untuk melaksanakan kerja-kerja dia, dan dia telah menarik diri daripada joint venture tersebut, memulangkan kepada YBK balik semula. Jadi tanah ini sudah kita miliki tahun 96, berapa ya? Kira lah berapa tahun. Dan kebanggaan saya ialah kerana sepanjang belas-belas tahun itu kami tidak melupuskan tanah itu kepada pihak lain. Kami jaga amanah itu sampai sekarang, insyaAllah. Suatu kerajaan negeri ambil tanah tu, berapa jumlah tunggakan cukai tu masa dilunaskan YBK? Sebenarnya cukai dah bayar oleh Yayasan Melaka, tetapi kerajaan negeri menyatakan bahawa pihak ketiga tak boleh bayar cukai. Jadi tuan-tuan jaga di Selangor, isteri tak boleh pergi ke pejabat tanah membayarkan cukai suami, kena pergi sendiri. Kalau itulah dia punya konsep, dan itu yang telah berlaku dengan YBK ni, tapi telah diperbetulkan oleh mahkamah lah. Berapa jumlah cukai tu? Nilai. Cukai yang masa dipulang tu. Cukai tu dua cukai. Satu cukai yang notis dimintanya disebut 6A. Dia mesti bayar cukai tu, kalau tak bayar tanah tu dirampas, iaitu 5.7 juta. Dan sudah pun dibayar kepada dia, dipulangkan je semula. Yang kedua, ada satu cukai lagi, cukai untuk tanah yang nak bina UiTM. Untuk membina UiTM, syarat bagi kelulusan development orders tu ialah cukai tanah mesti bayar. Jadi yang itu kita dah bayar awal-awal sebelum apa-apa notis sampai 1.2 juta lebih. Tetapi bila dia mengembalikan tu, yang itu pun dia pulang, yang ini pun dia pulang. Jadi masalahnya ialah memulangkan cukai yang dibayar oleh pemilik tanah oleh kerajaan negeri, pulang kembali cukai. Sikit kepada apa yang dikatakan tadi. Dalam kes-kes yang melibatkan tanah YBK ini, dia ada beberapa faktor atau fakta yang membezakan di antara kelompok-kelompok tanah ni. Ada kelompok tanah di mana notis dikeluarkan kerana setakat itu cukai belum dibayar. Ada pembayaran cukai yang dibuat, didakwa kononnya cukai itu dibayar lewat daripada tarikh yang ditetapkan. Ada kelompok tanah pembayaran cukai dibuat pada masa yang ditetapkan, tetapi dikatakan pembayaran itu tidak boleh diterima kerana pembayaran dibuat oleh Yayasan Melaka. Ada tanah yang pembayaran dibuat dalam masa yang ditetapkan dan pembayaran dibuat oleh YBK sendiri. Ada satu lagi kelompok tanah, tidak ada notis pernah dikeluarkan, pembayaran telah dibuat oleh YBK, dikembalikan juga cukai. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana kita rasa confidentnya kita, dia berbeza-beza mengikut kategori itulah. Daripada dua kategori terakhir yang saya cakap tadi tu, saya rasa itu kekuatan kita agak utuh lah. Yang kedua tu mungkin kita akan menghadapi hujahan daripada Tuan yang mewakili negeri kan. Lebih teknikal lah. Lebih teknikal di bawah undang-undang. Ini satu keputusan telah kami terima. Syukur sangat kepada Allah SWT. Sekali lagi kepada semua rakyat negeri Selangor yang telah mendoakan kami, yang telah menolong kami, yang sangat prihatin melalui Facebook dan sebagainya. Semoga Allah SWT akan
memberikan pertolongannya kepada Yayasan Basmi Kemiskinan kerana projek UiTM yang tak jadi dulu tu sudah pun terbina di Melaka, dan di Melaka sudah hampir 40% pembinaan tersebut. InsyaAllah pada Julai 2013 bangunan ini akan kita serahkan kepada UiTM untuk digunakan. Jadi kerja di Selangor orang tak sudi, kita keluar ke Melaka, dan nampaknya pilihan raya dah nak dekat. Kalau dapat pula menang balik, kita baliklah semula ke negeri Selangor melaksanakan tugas-tugas kita. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kawan-kawan daripada Serendah ni baru datang, untuk Ketua Kampung Serendah pun datang, kerana bagi mereka keputusan ini sangat besar artinya kepada kebangkitan pembangunan di Serendah itu sendiri, di Hulu Selangor itu sendiri. Kita ulang sekali lagi, Hulu Selangor tu 3 kali besar Melaka, 3 kali besar negeri Melaka. Negeri Melaka ada 3 UiTM, Hulu Selangor nak dapat 1 pun tak boleh. Itulah yang dia orang tuntut sekarang ni, untuk dapat sebuah universiti bagi membangunkan sebuah kawasan yang 3 kali besarnya daripada